Tapi kita tak tutup pintu. Masuk je. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita teruskan semakkan kita pada ayat 85. Semalam 84, hari ini 85. Muka surat 13. Muka surat 13 semalam kita dah masuk sikit kan? Baik, siapa nak cuba? Tadi kita dah buat separuh pun. Kita dah buat sebahagian daripada fi'il mudhari' ni muka surat ni. Baik, siapa nak mulakan? Okey, cuba Kak Laila lah. Kak Laila tadi dah teman saya awal tadi. Cik. Dapat reward. Tak berapa ni sangat nah. Ha? Tak berapa mahir sangat. Boleh. Cuba. Kalau kata tak nak ambil semua pun, maksudnya boleh sebahagian ke, it's okay. Maksudnya okay, kita sebab ramai juga hari ni. Jadi sebahagiannya daripada sampai diarihim. Pas, Lepas tu bagi satu lagi sampai sini. Ya, macam itulah. Part. Sebab ayat ni panjang. Boleh. Boleh. Ada 4 parts. Jadi sampai rihim tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Dah ke? Itu ke? dah lebih, tak apalah, nak baca je boleh sampai habis. Tapi terjemahkan separuh-separuh lah kot. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, akak buat sampai diarihim terjemahan. Summa Kemudian atau antum kamu haula khabar ada khabar. adalah mereka itu ni mudhari' kan? Kamu tu tak bunuh. Ada kat situ. Kamu membunuh. Ya. Anfusakum akan diri bagi kamu ya, akan diri bagi kamu wa dan tukhrijuna ini mudhari' kan? Kamu mengeluarkan akan sebahagian minkum daripada kamu pada kamu dari rumah-rumah mereka. Ya, boleh. Rumah-rumah bagi mereka. Maksud rumah pun boleh juga. Satu lagi maksud dia kampung halaman pun boleh. Kampung-kampung halaman mereka. Okey, siapa nak sambung? Terjemahan. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Ada? Okey, Kak Munah silakan. Tazaharuna. Tak pandai lah. Nanti teacher. Tengok dekat situ. Tengok skrin.
Tengok skrin. Jadi kalau tak apa saya nak bimbing lah. Kalau memang belum lagi. Tapi kita dah belajar dah ni. Baru pagi tadi kita belajar. Bila ada ta di awal kalimah ni, lepas tu hujung dia waw, nun. Nun tu baris fathah. Dan dibantu pula dengan di bawah ni kan. FR, maknanya kita tahu dia fi'il mudhari'. Jadi lepas tu KS, maknanya pelaku dia tu kamu. Waw ni menunjukkan kamu. Kamu, cuba baca je dulu. Kamu, Kamu perlihatkan. betul. Ala, ala sirati mustaqim. Ala apa? Ala. Min ila an ala. Ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Selalu kita gunakan ni ala. Allah, pada Allah. Atas. Atas. Betul. Him, Mereka. mereka. Betul? Atas mereka. B, ni patut warna hijau. Yang saya punya ni tak hijau. You all punya warna hijau tak? Yes. Hijau. Jadi saya yang punya yang tak update ni. Bil ismi dengan. B, dengan. Huruf jar dengan. Al ismi, dosa. Ismu, dosa. Dengan dosa. Wa, Kau surat berapa? Teacher? 13. 12, okey. 13. Wa dan udwan. Udwan apa? Pernah dengar tak? Adu. Adu. Permusuhan. Kelahi. Permusuhan. Permusuhan. Perkelahian. Boleh juga. Tapi dia daripada perkataan adu, musuh. Jadi permusuhan. Dan permusuhan. Kamu memperlihatkan atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Okey, ni siapa nak sambung? Wa in ya'tukum usara, yang mana tak tahu tak apa, teacher yang bagi vocab dia. Cuma yang Okey, saya cuba. baik Kak Rosna, wa dan in Jika ya'tu. Siapa ya'tu? Ada waw. Ya dia tu ar. and then yaktukum, right? Ya'tu kum. Ya'tu dulu. Wow, ada waw. This is Mereka. Boleh tengok skrin tu. Saya mereka mendatangi. mereka Right? mendatangi Mendatangi. kum MFB tambah Ya. MFB. Kum tu MFB tambah Akan kamu. Betul. Akan kamu usara di dalam hal. Kat bawah ni tulis. Jadi tambahan. Tambahan. Lupa lah. Dalam keadaan. Kalau hal kita tambah dalam keadaan. Usara tawanan. Dalam keadaan boleh ya? Dalam keadaan ayah. Dalam keadaan tawanan. Okay. Tufadu. Okay, tufadu. Ada perkataan terus. Okay, siapa? Then KS. yang ni macam tadi tu, tapi dia Tapi tak ada KS nun. kamu tebus. Betul. Kamu tebus. Hum akan mereka. Akan Hum mereka. akan mereka. Ya, akan mereka. Wow. Wow hal. Wow hal. Sedangkan. Betul. Sedangkan ia muharramun. Yang ni dia kata ia yang diharamkan. Dalam konteks ni kita tak boleh nak cakap ada. Tapi kita kata adalah lah. Adalah sedangkan ia adalah yang diharamkan. Ya. Yang diharam. KBR. Khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Kedepankan. Ya ke khabar muqaddam? Ya. Wa huwa muharramun. Sedangkan ia adalah yang diharamkan ala atas kamu. Atas kamu.
Then Ikhraju. ihrajuhum. Pengeluaran ataupun pengusiran. Okay. Pengusiran Pengusiran mereka lah. bagi Bagi mereka. mereka. Ya, okey. Nanti Terima kita kasih. ulang balik. Ayat ni memang panjang dan dia baca berulang-ulang. Dia memerlukan kita ni buat 2-3 kali sebenarnya. Baik, yang seterusnya siapa nak cuba? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Okey, siapa nak cuba? Ataupun kita buat sama-sama lah. Macam tengah hari ni kena buat ramai-ramai kot. Kita tidur. Adakah Adakah? Okay, apa maka tu'minuna. kamu beriman Saya macam dengar suara Kak Marusa, Kak Laila, bagus tu. Kamu beriman bi, kalau beriman bi kita terjemahkan kepada ke dengan? kepada Pada Ba'di sebahagian sebahagian. Al-kitabi daripada Kitab. Alkitab. daripada Alkitab. Watak kefur. Wow had. Sedangkan Dari sedangkan kamu ingkar. Siapa yang ingkar? Sedangkan Kamu ingkar bi Kepada kepada sebahagian yang bahagian lain. yang lain. sebahagian yang lain. Okey. Adakah maka kamu beriman kepada sebahagian daripada Alkitab, sedangkan kamu kufur, kamu ingkar kepada sebahagian yang lain? Soalan. Baik, seterusnya Maka maka manafiyah. Apa yang tiada. Warna hijau. Tiada Tidaklah. Tidaklah ataupun tiada tidak. balasan. Jazak ni balasan. balasan Tidaklah balasan. Tiada. Mudhafun ilaih. Jadi tambah Bagi yang bagi man orang yang yang yaf'al. ia Dia melakukan zalika MFB Akan itu minkum daripada kamu pada kamu pada kamu illa melainkan melainkan khizyun, melainkan kehinaan. Tak letak pun tak apa. Dia dah macam senang maksud dia macam tu. Kecuali kehinaan dalam al-hayati dunia. kehidupan Dunia. Wa dan yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. dan Yauma zaraf zaman. Jadi tambah pada hari al-kiamat. hari kiamat hari Kiamat. Hari bagi kiamat lah kalau kita nampak mudhafun ilaih itu. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Jangan terlampau rigid lah. Tapi kita dah belajarkan mudhafun ilaih kita tambah min fili. But then kalau kita dah faham ada min fili, dari segi terjemahan tu kita nak kata pada hari kiamat sebab dah faham dah maksud dia. Tak apa, tak payah pun tak apa. Yuraduna mereka dikembalikan mereka dikembali. Mereka dikembalikan ke mereka kembali. Yuraddu. Ke? Mereka dikembali. Mereka dikembalikan. Fi'il mudhari' majhul. Nanti besok kita belajar. Mereka dikembalikan ila kepada asyaddil azab. Kita dah cuba, kita dah buat latihan. Yang bersangkutan. Yang keras, yang sangat keras pun boleh ni. Yang sangat keras al-azab. Daripada boleh, di dalam boleh, daripada bagi semua boleh. azab Yang sangat keras daripada siksaan. Bagi pun boleh. Kenapa bubuh? Tu tak payah. Dan Ma tidaklah
Kepada Tidaklah Allah 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 bighafilin. Kalau kita kata lalai. yang lalai, kita dah tak payah terjemah bi pun tak apa. Tapi kalau kita nak kata nak terjemah juga dengan kelalaian. kelalaian. Dengan Kelalaian. kelalaian amma Daripada Apa yang daripada yang apa yang kamu ta'malun lakukan. kamu kamu lakukan. lakukan. Ya, Alhamdulillah. Baik, saya ulang terjemahannya. Ni Allah cerita pasal siapa ni? Pasal Bani Bani Israel. Israel. Ya. Bani Israel. Punyalah teruk. Sampai sekarang tau ni, benda ni berlaku. Dia perhatikan. Dia punya fi'il tu fi'il mudhari'. Dia masih lagi terus. Masih. Kemudian kamu adalah mereka itu. Kamu bunuh akan diri-diri bagi kamu. Wa tukhrijuna fariqam minkum, dan kamu mengusir atau kamu mengeluarkan akan sebahagian daripada kamu daripada rumah-rumah bagi mereka. Kamu memperlihatkan atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka mendatangi kamu dalam keadaan tawanan, kamu tebus akan mereka. Sedangkan ia adalah yang diharamkan ke atas kamu pengusiran bagi mereka. Adakah maka kamu beriman kepada sebahagian daripada kitab itu, sedangkan kamu kufur, kamu ingkar kepada sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang ia melakukan akan itu daripada kamu kecuali kehinaan pada kehidupan dunia ataupun kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada yang sangat keras daripada siksaan. Dan tidaklah Allah yang lalai daripada apa yang kamu kerjakan atau kamu lakukan. Apa cerita dia? Faham tak? Bila baca macam itu, faham tak? Faham ke? Maknanya, dia memang kita tengok ni, maknanya kan, Bani Israel ni, kemudian kamu tu, kamu bila kata membunuh, kamu saling membunuh, kamu membunuh sesama kamu. Maknanya dia berperang sesama bangsa dia tu pun. Dia perang, berbunuh-bunuh. Ada yang begini, atas sebab yang ada ilmu tu dia akan gunakan kitab tu untuk menghalalkan apa yang mereka buat. Lepas tu dan mereka ni mengusir sebahagian daripada mereka sendiri. Maknanya sesama sendiri tu mereka usir daripada kampung halaman. Kemudian bila kata tazaharu ni bukan saja perlihatkan. Maksud yang lagi lain daripada tu ialah kamu membantu, kamu menolong. Kalau tengok dalam tafsir dia terus jadi maksud menolong. Kamu menolong kepada mereka atas dosa. Dosa apa tu? Sebab antara kumpulan ni, maknanya kumpulan Bani Israel tu, Bani Israel ni dia ada kaum, dia ada apa panggil apa? Tribe tu apa? Kakak kita apa? Dia punya suku lah. Macam suku-suku dia tu ada yang musyrik. Satu kumpulan ni, satu golongan dia tolong orang tu pada dia bantu. Macam berikan, bekalkan apa-apalah dia bantu untuk tambah kesyirikan. Senjata ke contohnya kan. Apa perang tu. Bantu kalau orang tu nak buat kuih lah bantu. Contohnya orang tu nak buat syirikkan Allah, dibantu. Maknanya mereka membantu atas mereka tu sebahagian yang lain tu dengan dosa dan juga permusuhan. Tetapi bila dah berperang-perang tu, nanti dia ambil dia punya orang. Ni semua ni satu bangsa, maknanya satu bangsa yang besar tapi dia ada puak-puak, dia ada suku-suku. Bila dia dah ambil tu, dia dah usir kan. Lepas tu dia kononnya ditangkap sebagai tawanan. Jadi bila nak lepaskan tawanan tu kena bayar ransom, kena tebus. Sedangkan padahal pengusiran tu in the first place adalah diharamkan dalam kitab mereka tu. Mereka akan berkata nak tebus tu sebab dalam kitab mereka kata kena buat macam tu, kena tebus. Tapi mengapa kamu usir mereka? Kenapa kamu bunuh mereka in the first place? Macam itulah Allah kata. Adakah kamu ni beriman kepada sebahagian dari kitab dan kamu kufur sebahagian yang lain? Jadi orang yang buat macam tu, kenapa buat macam tu?
sebab tujuan dia dunia ni. Tujuan dia nak dapatkan keuntungan dunia. Dia jual, maknanya dia menjual kitab mereka tu. Isi kandungan tu dia mempermain-mainkan. Jadi Allah salahkan. Jadi balasan dia tu mendapat kehinaan lah di kehidupan dunia. Dan di pada hari kiamat besok, mereka yang paling dahsyat lah akan menerima siksaan daripada Allah. Itu maksud dia lah. Ni cerita tentang Bani Aus dan Khazraj. Dalam tu ada cerita pasal tentang orang-orang Bani Israel tu lah. Ini saudara mereka. Tu lepas tu ayat yang seterusnya. Lepas tu apa? Ayat 86. Siapa nak buat? Baca dan terus terjemah. Kak Sal. Ayat berapa, teacher? 86 lah seterusnya. Tadi 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala tukhaffafu anhumul Fala yukhaffafu. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kehidupan dunia. Kehidupan dunia kepada Dengan. akhir, Yang ni dengan memang akhirat. dengan. Maksud dia menukar. Dengan akhirat. Maka tidak khaffafu, ia diringankan daripada mereka Naik fa'il. oleh Tak siksaan. boleh buang oleh. Kalau Siksaan. naik fa'il kita buang oleh siksaan itu. Tapi Siksaan. kan dia fa'il mudhari'. Kalau fa'il ada oleh. Kalau fa'il ada oleh. Kalau naik fa'il buang oleh tu. Okey. Dan tidaklah mereka ditolong. Ya, mereka itu Allah kata mereka ni tadi yang menebus, saling berbunuh, saling menebus, saling pula mengusir kaum sendiri itu. Mereka itu yang saling menolong orang-orang yang mensyirikkan Allah, saling menolong kepada permusuhan tu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia ni dengan akhirat. Maknanya dia tukar. Dia jadikan akhirat tu sebab pada menggadaikan akhirat, menggadaikan akidah, menggadaikan apa yang kebenaran daripada kitab mereka kerana mereka nakkan kesenangan dunia. Macam itulah. Yang kalau tawanan kena ambil, nak bayar tu semua macam itulah. Semua mereka sendiri punya kerja. Maka tidak diringankan daripada mereka siksaan itu. Yang siksaan yang mana? Yang tadi tu, asyadil azab tu. Dan mereka tidak mendapat pertolongan. Walaupun tidak mereka ditolong. Okey, lepas tu lepas kejadian tu, kejadian yang seterusnya ayat 87. Siapa nak buat? Saya buat dah. Okey, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dih. birrusul. Kena sampai situ. وقفينا من بعده بالرسل فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Okey. Ni tadi kita tak berhenti dekat sini. Dia tak boleh ambil pula kat sini. Kita ambil semula. La tahwa anfusukum mustakbartum. Tu boleh lah. لا تهوى أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Baik, okey.
Wa sama-sama. Dan Dan Laqad benar-benar qad pasti. Taina telah Benar pasti. mengurniakan oleh kami PMI Betul. akan Musa Okey. akan Alkitab Ya. Faina telah Dan diusulkan Dan oleh kami diusulkan oleh kami, betul, min daripada ba'dihi Sesudah sesudah ba'di sesudah solat baginya baginya birrusul dirusul dengan dengan Rasul. rasul-rasul dengan para rasul, dengan rasul-rasul boleh terus dan telah mengurniakan oleh kami ya PMID kan hmm, adalah Isa akan Dan bukan adalah akan sebab akan. dia MFB kami telah kurniakan kepada Isa maksud dia. Tapi dalam Nahu ni kita baca dan telah mengurniakan oleh kami akan Isa. anak akan Isa iaitu Abna iaitu putra bagi Maryam Ya, putera bagi Maryam. akan Hmm. baginat keterangan Ya, keterangan-keterangan. wa ayatna Sebab dan dia kerana kita doublekan sebab dia ada alif ta tu kan menunjukkan dia jamak. Akan telah keterangan-keterangan. menguat oleh kami Pak Emadi akannya Akan mana? Wa ayatna telah Akan menguatkan oleh kami. okey Ya, akannya betul. biruh dengan ruh Ah, Al-Qudus betul. Dengan Ruh Al-Qudus. Tak payah terjemahlah. Teruskan. adakah maka Kulama setiap kali setiap kali. Ja'a telah mendatangi oleh oleh kamu ia, oleh ia akan kamu. oleh ia akan kamu Aha. oleh seorang rasul Ya, betul. Seorang rasul dengan apa yang la tahwa tidak ya ia ia menuruti menuruti kehendak anfusu oleh oleh diri bagi kamu ya betul. Istakbartum fi'il telah madhi. telah menyombongkan diri oleh kamu. kamu bukan kamu Betul. Fa maka akan terus akan bahagian dan telah kadzabtum telah mendustakan oleh kami kamu. kamu because Bukan oleh kamu dan akan sebahagian yang lain sama yang tadi kan sebahagian yang lain. Betul. Akan sebahagian yang lain taqtuluna. kamu membunuh Kamu membunuh. Okey. Jadi maksud dia apa ni? Kemudian Allah susulkan pula, Allah kurniakan kepada Musa kitab itu dan benar-benar pasti kami telah kurniakan kepada Musa kitab itu. Dan kemudian tapi Nabi Musa ni yang dia dah bantah apa semua tu, degil tu dengan Nabi Musa dah kan. Dia dah degil dengan Nabi Musa padahal benar-benar pasti kami telah kurniakan kepada kepada Nabi Musa ni Alkitab kata Allah. Dan kemudian kami susulkan pula daripada sesudah Musa itu, hi ni merujuk kepada Nabi Musa dengan para rasul. Rasul yang lain sebelum daripada Nabi Isa ada rasul lain. Jadi
Dan kami kurniakan kepada Isa putera Maryam akan keterangan-keterangan. Mana Allah kurniakan kepada Nabi Isa keterangan-keterangan dan Allah teguhkan dia dengan Ruhul Kudus. Mana dengan Jibril. Jibril tu datang bila kalimat mukjizat. Mukjizat yang Nabi Isa dia banyak mukjizat. Bila kata keterangan-keterangan dalam ayat ni, maksud dia mukjizat lah. Apa mukjizat Nabi Isa? Dalam surah Maidah disebut. Mukjizat dalam surah surah apa? Ali Imran pun ada tak silap saya lah. Sebab apa? Apa dia mukjizat dia? Antara dia surah 5 ni. Dia boleh dia bercakap masa kecil. Waktu lahir dia dah bercakap. Lepas tu dia boleh sakit sopak, sembuhkan orang sakit sopak, menyembuhkan, membagi orang yang buta tu nampak. Lepas tu boleh menghidupkan yang mati biiznillah. Ini semua dengan sebab Allah bagi dia lah. Tu wa ayyadna, kami kuatkannya Nabi Isa dengan Ruh Al-Qudus. Dengan keterangan tu tadi, buktikan lagi kepada Bani Israel ni dengan apa Jibril. Jibril tu bawa mukjizat tu untuk Nabi Isa. Mukjizatnya bukan macam Nabi SAW, dia datang dengan perintah kan. Biiznillah. Adakah maka setiap kali telah mendatangi oleh ia akan kamu? Adakah setiap kali? Maka adakah daripada itu setiap kali seorang Rasul mendatangi kamu, datang kepada kamu dengan apa yang Rasul tu datang dengan apa yang diri-diri kamu tak boleh ikut. Maknanya diri-diri kamu tak boleh ikut kehendak diri kamu tu. Macam mananya, macam faham tak? Dia melawan apa yang dia nak buat tu, Rasul ni akan kata ni tak boleh, dalam kitab ni begini, ini keterangan dia untuk ni. Dia tidak menuruti. Rasul tu datang dengan apa yang tidak menuruti, yang diri-diri mereka tak boleh ikuti. Jadi kamu menyombongkan diri, Allah tanya kepada mereka. Kamu menyombongkan diri. Lalu sebahagian daripada mereka kamu dustakan dan kamu bunuh sebahagian yang lain. Satu puak yang lain daripada Rasul ini. Tragis kan? Maknanya apa yang Nabi Isa bawa yang dia tak nak. Dia tak nak, konon-konon dia nak pegang pada kitab tu. Tapi dia tak nak, dia nak tolak lah. Dia tolak. Bila Nabi Isa kata, Nabi Isa bawa keterangan. Ada dalam surah apa tadi saya baca dalam tafsir lah, kita boleh tengok tafsir ayat ni. Nabi Isa bawa keterangan kata, aku bawa kepada kamu hari ini apa yang dulu Allah haramkan untuk kamu, sekarang Allah bagi halal. So dia tak nak, mati-matian tak nak ikut yang Nabi Isa cakap. Contohnya dulu dia orang tak boleh, contoh makan daging. Sekarang ni bila Nabi Isa datang kata boleh makan. Dia tak nak. Konon-konon tak nak menyalahi kitab dia. Macam itulah juga yang mereka buat dengan Nabi SAW. Jadi alasan dia apa? Ayat seterusnya. Cuba. Siapa nak buat? Kita siapa nak baca? Tadi Kak Asal dah baca. Ada siapa lagi yang nak buat? Saya baca boleh. Okey, Kak Annie. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Kalau kita ikut ayat ni kan, this one is tempat yang memang boleh berhenti, boleh terus. Tapi kalau ikut sunnah ni, kebanyakannya dia berhenti kat sini. Sebab ni kata-kata mereka ni, ada G macam tu, kita berhenti. Wa qalu qulubuna ghulf. Sebab ni kata-kata mereka. So kalau kita sambung tu, dia macam dia tak. Cara baca tu. Bismillah. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Jadi terjemahan dia dan qalu telah berkata oleh mereka, qulubuna ghulf. dan hati-hati kami, hati-hati bagi kami bagi ghulf bagi kami tertutup. adalah tertutup.
adalah tertutup. Bal Bahkan bahkan telah melaknat ia oleh ia telah melaknat oleh ia Akan mereka maf'ul bi akan akan mereka fa'il oleh Allah oleh Allah oleh Allah bi bagi dengan 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 Ingkar. keingkaran mereka. betul keingkaran bagi mereka ataupun Keingkaran bagi mereka, pa maka qalil dan qalil sedikit sedikit apa yang Jika baik. yu'minuna mereka mengimani. beriman. Kalau kita kata mengimani pun boleh, tapi kita jarang dengar orang cakap macam tu kan kalau dari segi dia punya perkataan. Jadi mereka kata mereka menolak Nabi ni itu Nabi Isa, kemudian datang selepas Nabi Isa alaihi salam datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kata kepada mereka apa-apa yang Nabi bawa tentang Al-Quran, petunjuk ni semua, dia kata waqalu qulubuna ghulf. Maksud dia apa? Kata Ibnu Abbas, maksud dia bila dia cakap hati kami tertutup tu, dia kata macam mana tadi? Dia dah penuh dah. Kita dah ada knowledge tu semua. So kita tak nak dengar, kita tak nak ubah, kita tak nak ambil daripada engkau, Muhammad. Dia kata macam tu. Kami, apa yang kami dah ada, knowledge kami dah cukup dah. Dah banyak dah. Kami dah ada banyak knowledge. Tapi kami tak akan terimalah apa yang kau bawa ni. Macam tu punya sombong dengan Nabi SAW. Tapi bukan macam tu sebenarnya. Allah kata bahkan sebab Allah telah laknat mereka. Allah melaknat mereka disebabkan keingkaran mereka tu. Daripada awal lagi. Kan mereka ni kan dapat kehinaan di kehidupan dunia ni. Allah dah laknat mereka disebabkan keingkaran bagi mereka. Kalau ada pun faqalilan, sedikit apa yang mereka imani, sedikit sangat. Ataupun mereka ni yang beriman tu pun sedikit. Allah tak kata orang yang beriman tu sikit, tapi yang ke dalam ayat ni maknanya sedikit sangat daripada apa yang Allah turunkan tu mereka percaya. Jadi Allah laknat mereka dengan membiarkan mereka ni tak ada rasa nak buat kebaikan, tak ada. Memang tak ada kebaikan dalam diri mereka. Ustaz, tanya sikit Ustazah. Ya. B tu boleh makna kerana ke? Yang ni boleh disebabkan. Pasal lagi dari segi ayat ni, konteks ni disebabkan Betul. lah kan? Tapi sebab kita kan baru belajar ni kan. Jadi saya tak ceritalah lagi. Boleh. Okey. Yang ini kalau dipanggil bili sababiah tu kita terjemah dia disebabkan keingkaran bagi mereka. Itu salah satu lagi maksud bi. Selain daripada dengan, kalau dengan nama dia tu bilil isti'anah. Kalau kepada, terjemahan kepada bilil ta'diyah. Kalau bi yang disebabkan ni, terjemahan dia disebabkan tu bilil sababiah. Bi memang ada banyak maksud. Tapi untuk kita yang basic ni kita ambil yang itulah. Jadi memang ada. Okey, fa tu oleh itu ke? Fa kat sini maka. Maka sedikit sangat daripada mereka yang beriman. Ataupun oleh kerana sedikit. Okey, ni dia punya result ke? Kerana Allah laknat mereka sebab oleh kekufaran, jadi sedikit sangatlah mereka daripada mereka yang beriman. Ya, betul. Sedikit sangat. Apa yang mereka imani itu sangat sedikit berbanding dengan yang mereka imani. dapat Sedikit laknat. sangat mereka imani. Jadi bahaya kalau kita ni kan macam kita rasa kita dah dapat. Maknanya mereka ni tolak siapa? Mereka tolak Nabi. Mereka rasakan apa yang mereka ada tu dah cukup. Bila kata hati kami tertutup, dia kata macam selain daripada tu maksud tu dia kata hati mereka tu ada tutupan atau hati mereka tu ada seal, ada chop, ada stamp. Macam tu antaranya. Tapi Ibnu Abbas kata yang maksudkan hati dia tertutup tu, dia kata macam tu. Dakwaan dia ialah
apa yang ada pada kami tu, knowledge yang kami ada tu dah lebih daripada cukup dan dah banyak. Kami lebih pandai. Kami dah pandai dah. Kami ada banyak knowledge dan kami tak perlukan knowledge daripada engkau Muhammad. Itu dia punya Apa yang tu apa dimaksudkan di sini Ustazah? Faqalilam tu penegasan. Sedikit sangat apa yang maksud dia tu? Ataupun dia orang pilih-pilih ke, dia orang pilih apa yang dia nak ambil. Dia ada pilihan ke, apakah dia ambil yang mana dia nak, yang tak nak dia tak ambil, macam tu ke? Macam itulah. Yelah. Bolehlah sebab atas tadi kan. Mereka apa tu beriman kepada sebahagian daripada kitab dan mereka Okey. Jadi bukan dia beriman kepada sepenuhnya kan, dia pilih. Ya, lepas tu Pick dia and choose lah, pick and choose lah. dia ni Betul lah. sebab dia kata kat sini pun la tahwa anfusuhum. Tidak apa yang bila Rasul tu bawa tak kena dengan selera mereka, dia tidak ikut hawa nafsu mereka. Jadi mereka apa mereka buat? Mereka sombongkan diri. Mereka menyombongkan diri kepada Rasul, kepada Allah lah sekali kan. Dan mereka dustakan. Bila kata dustakan ni, mereka menolak. Lepas tu mereka kata pula Nabi-Nabi ni macam tak benar, macam fitnah lah, membuat tohmahan kepada Nabi tu. Kadzabtum. Ataupun dia lagi satu mendustakan ni, maksud dia fabricate. Fabricate, buat cerita pula. Dia buat macam tu. Sebab dia rasa dia dah ada kitab tu lama, dia lebih pandai. Perangai macam syaitan lah. Adakah benda ni dia also bodoh apply to orang Islam yang sifat macam ni? Ada je. Sebab itu Ada Allah yang kata oh tak payah pakai tudung lah, dia tutup aurat, kita hati bersih cukup lah. Ada macam tu. macam itulah. Itu dah jadi kesan lah. Sebab dia tak faham Quran. Bagi saya tu semua kesan. Kalau dia nampak, dia tu mesti boleh lah kalau nampak Quran ni kan. Dia menolak apa ni? Kalau dia menolak pada Nabi SAW, dia menolak Al-Quran. Dia mesti tak ada cerita lain. Dia menolak Al-Quran. Dia orang ni dia orang kalau Bani Israel memang dahsyat lah. Sampai sekarang pun lagi kita tengok kesan dia tu kan. Tak ada. Kebaikan tu sikit sangat. Tak ada yang sampai sekarang yang jadi dekat Palestin tu. Iyalah, betul. Janji after janji dia okay. Tapi yang kita tengok dari segi konteks sekarang kita orang Melayu kita nilai yang pecah-pecah ni. Ini masalah besar ni, mereka pilih, dia orang tak yakin betul, tak keyakinan tu tak kuat ya. Tak ada, betul. Sebab apa tak yakin dengan kitab? Datang dia penyakit yang mula-mula tu ragu kepada apa yang Allah turunkan. Dia ragu kepada Nabi SAW. Kita bayangkan dia jadi berpecah tu sebab dia tak nak ikut Nabi. Dia nak ikut apa yang ada pada dia dari segi nenek moyang dia ke, dia nak kekalkan yang tu. Tapi yang punca selalunya kejahilan lah ya. Jahil. Tak nak. Jahil satu sombong. Jahil. Jahil dan sombong. Penyakit tu dia mesti datang dengan yang kalau mula-mula kita tengok iblis tu apa dia penyakit tu? Dia tak jahil ya. Sombong dan ragu. Dia menolak kebenaran. Lepas tu diremehkan orang lain. Macam Bani Israel dia meremehkan para nabi yang Allah pilih. Tapi kebenaran apa yang ditolak? Yang Allah pilih orang tu. Allah tak pilih. Contoh mereka. Allah pilih Nabi. Allah pilih Musa. Allah pilih Isa. Macam-macam alasan. Kalau Nabi Isa ni, macam itulah dia gunakan kisah ibu dia tu. Macam tu. Ni Bani Israel punya kerja. Tapi yang pelik tu, Ustazah, dia orang terima dia orang ni makhluk kan? Makhluk? Dia orang Yahudi, dia orang tahu yang dia orang ni makhluk diciptakan kan? Masa dia ada nabi-nabi turun semua, dia orang tahu dia orang ni makhluk. Tapi bila Allah Taala bagi point Nabi SAW sebagai ni rasul, dia orang tolak. Itulah maksud mendustakan tu. Dia tolak. Yang pelik lah kan, dia tahu, dia terima, dia tahu yang dia ni makhluk, ada khalik. Tapi dia tak mau terima. Allah dah cakap dah nanti dalam ayat yang seterusnya. Kalau buat surah Baqarah ni, Allah ceritakan dalam surah yang ayat ni lah, ayat seterusnya. Kerana apa tu? Kerana dengki. Cerita dia baghyan bainahum, kedengkian kerana sesama mereka. Dia tak dapat geng Yahudi kan, dia pasal orang Arab dia tak mau lah kan. Dengki. Tapi masa betul yang Allah hantarkan, betul.
Masa tu Nabi SAW, masa Allah hantarkan yang kaum dia sendiri? Kenapa pula? Dibunuh pula. Lepas tu kita akan jumpa dalam muka surat yang seterusnya. Allah ceritakan betapa tragisnya. Jadi kan dalam Quran ni, bila kita framework kita ialah Fatihah, setiap kali kita melihat Fatihah ni, Allah ceritakan tentang Al-Maghdub. Itu salah satu dalam kurungan kita selalu tengok kan. Kalau dalam Yang marah ke? Yang marah. Orang tu marah ke? Murkai. Orang-orang Murkai. Selalu kita tengok dalam terjemahan dia akan letakkan dimurkai. Kenapa dimurkai tu? Maknanya selalunya kita terus nampak kata Yahudi. Jadi kalau kita terus pergi pada Yahudi ni, kita tak nampak diri kita, masalah kita memang rasa orang Melayu ni tak ada masalah. Tapi kalau kita baca terus pada Quran, macam Tuan Syed tadi terus dapat orang ni, Melayu boleh apply tak benda ni? Memang boleh sangat sebab ini peringatan untuk kita. Manakala kalau yang sesat ni pula ialah kaum Nasrani, betul tak? Nasrani tu pun sama juga. Sama dia sebab apa? Dia terlampau. Dia pula dia sesat ni kerana dia ni nak buat tapi tak ada ilmu. Yang ini salah guna ilmu. Yahudi salah guna ilmu, Nasrani nak buat tapi tak nak berilmu, tak nak ada ilmu. Yang ini ada ilmu, salah guna. Yang Nasrani tak ada ilmu tapi nak buat je, nak ikut je. Jadi satu macam perangai syaitan, Nasrani yang sesat ni macam perangai haiwan. Lembu dicucuk hidung, ikut je, nak ikut baik. Memang nampak baik tetapi syirik. Sama, bukan jalan yang lurus. Jadi itulah framework kita. Kalau kita baca ni, Fatihah tu framework. Mana-mana ayat yang kita macam sekarang ni kita tengah buat muka surat 13 tu, kita tengok macam itulah. Ni memang Allah cerita tentang golongan yang dimurkai. Ni ke? Okey, kalau orang yang di Malaysia ni, orang kafir kan, adalah segelintir tu kan. Yang ridicule, yang apa? Ridicule Melayu apa kata? Ridicule apa? Yang meremehkan lah. Menghina ke, kata ikut suka pasal Islam, buat joke lah semua tu. Jadi itu come from macam mana perasaan, kenapa jadi perasaan dia orang macam itu? Dia orang benci pada Islam dah tak? Benci ke tu? Ada kebenci ataupun ikut suka nak kata pasal orang Islam tak sensitif tu? Kenapa tak sensitif tu? Tak sensitif sebab dia betul lah tu. Kita macam kena tengok banyaklah aspek dia tu. Tapi satulah kejahilan, kesombongan juga. Macam sombong. Semuanya apply dengan orang Islam juga. Orang Islam sendiri sombongkan diri kepada Al-Quran. Banyak orang Islam yang tak nak, tak terima. Macam dia nakkan kalau nak terima Quran ni mesti daripada orang tertentu. Begitulah yang berlaku pada Nabi SAW dulu. Sebelum Nabi membawakan wahyu, Nabi tu diterima kan, disukai ramai. Tetapi bila Nabi bawakan Al-Quran, maknanya bawa sesuatu yang bimala tahwa anfusuhum. Ketika tu apa yang kaum musyrik tu buat? So sebenarnya deep down tu dia tak suka apa kebenaran yang dibawa oleh tak kira siapa pun. Walaupun kalau kita dalam konteks sekarang ni kan orang yang paling alim, semua orang suka. Maknanya orang tu suka. Tapi the moment orang tu cakap sesuatu yang against kehendak seseorang tu, maka ketika tu kita nampaklah permusuhan tu. Ya, bila dia nahi mungkar kan, nampaklah. Tapi kita tak boleh lah, kita kena, kalau kita jelas kenapa kita buat apa yang kita buat, maka kita tahu jalan semua para nabi menemui jalan penentangan ni. Bila dia buat yang betul, bila kita buat yang betul mesti akan dapat penentangan. Baru nampak betul. Kalau senang aja, kemungkinan kita sedang bersekongkol dengan musuh-musuh Allah dan musuh para nabi. Macam tu. Macam macam syaitan tu dia rasa dia angkuh kan? Dia memang angkuh. Okey. Dan yang saya tengok dan baca, kita dengar dari Profesor Teo tu yang orang Cina Kelantan tu, yang dia cerita pasal keduduk attitude orang Cina. Dia kata orang Cina ni memang pandang tinggi pada orang, dia pandang rendah pada orang lain. Ada bisa dengar kan? Pernah. Kan? Profesor Teo tu sendiri, dia Cina, dia bukan orang Islam pun. Tapi yang cakap bahasa Melayu fasih semua tu kan. Yang dikutuk oleh orang Cina lah pasal dia Cina cakap macam tu kan, di Cina Kelantan tu.
Dia cakap memang attitude dia orang tu memang arrogant. Ya. Bila arrogant tu, dia tak ada mutual respect langsung pada orang lain. Bila tak ada mutual respect, dia nak kata apa pada orang lain pun dia kata. Tak suka, tak peduli. Betul kan? Bila Betul. you arrogant, you have no more mutual respect for each other. Dia pandang rendah, dia tak ada respect lah. Dia tak ada respect, dia kata buat apa macam Yahudi ni. Dia arrogant betul. Dia tak Ya. ada respect langsung pada lain. Semua tu binatang. Dia boleh buat ikut suka lah. Ya. Kita Ini kan masalah saya ingat tak tahulah yang Profesor Teo tu katalah saya fikir apa dia kata tu. Saya ingat inilah masalah kauman yang kita sekarang ni. Cina ni dia duk push kalau Cina, skor Cina, semua Cina. And then why? Dia kata dia orang pandang rendah. ya betul. Dia Sebab jat- macam tu juga benda tu boleh berlaku bukan sekadar pada satu bangsa tu. Maknanya bangsa tu kita dah tengok lah macam tu kan. Mereka rasa apa yang ada pada diri mereka tu itu yang terbaik. Apa yang Allah dah cerita dah perkara ni. Okey, saya nak cakap contoh dalam surah 53 Allah kata masing-masing ni manusia ni dia akan rasa berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka, kumpulan mereka tu. Jadi mereka disebabkan tu mereka harus belajar bahasa Mandarin. menyombongkan diri lah. Hmm. Macam ni Allah kata, cerita dia tadi surah yang sebelum ni saya tunjukkan tu surah 39 ayat 45. Cerita dia kita ni, kalau kata orang Melayu ke orang pun semua manusia ni, bila dia tak ada keyakinan pada hari akhirat. Ya. Okay? Bila dia tak ada. Jadi orang Cina ke, orang yang kata nama dia Islam je pun, bila tak ada je keyakinan pada hari akhirat tu, dia akan rasa ishma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maknanya dia akan segera rasa hati dia cemas. Bila sebut je akhirat dia cemas. Sebut je tu. Ya. Wa idza Gementar kan? Gementar. Ya, dia betul. bukan gementar. Dia Dan cemas. yang orang Islam tu, gementar. Kalau orang Islam sepatutnya Gementar. Tapi orang bukan Islam kalau orang cemas ya. yang tidak, orang yang Melayu ke Cina ke bangsa apa pun, tapi bila diperingatkan disebutkan nama Allah, dia cemas. Kalau kata Allah semata-mata, dia cemas. Bila dia cemas tu berarti dia apa tu ayat tu surah 39 tadi. Kita nak tanda muka surat ni. Harus belajar bahasa Sikit boleh ke? sebab 39, okey. 39:45 ni. Ni ayat. Wa Surah idza apa tu? 39 surah apa tu? 39 surah Az-Zumar. Az-Zumar, okey. Az-Zumar. Wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah, disebut Allah semata-mata wahdahu, semata-mata Allah, segera ishma'azzat ni telah cemas, telah menjadi cemas oleh hati-hati bagi orang-orang yang tidak mereka beriman kepada hari akhirat. Maknanya kalau kita kata marilah kembali je kepada Quran. Kita nak ajak kepada tauhid. Dengan Al-Quran ni sebut nama Allah kan. Semata-mata. Tak payahlah pakai benda lain. Kita kata Quran saja. Cemas hati orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Maknanya dia tak ada percaya kepada hari akhirat lah. Tapi wa idza dzukiral ladzina min dunihi, dan apabila disebutkan akan yang daripada selain daripadanya, ketika tu serta-merta mereka bergembira. Dia nak syirik tu sikit. Kalau dia nak syirik sikit je, dia gembira. Jadi benda-benda ni yang selalu berlaku penentangan antara orang, antara diri kita sendiri pun. Jadi Allah sebutkan pula tentang yang tadi tu 53 tu yang saya kata setiap kaum tu dia akan rasa berbangga dengan apa yang ada pada diri dia. Dalam maknanya Allah kata sebab apa? Allah suruh kita ni buat apa bila jumpa orang macam ni? Dia kata dia ni innal ladzina la yu'minuna bil akhirat la yusabbihunal malaikata tasmiyatal unsa. Ini cerita pasal mereka ni menamakan. Ini dah syirik lah ni kan. Dan kadang-kadang kita pun tak perasan dalam masyarakat kita ni. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat tu dengan nama-nama perempuan. Sedangkan tidaklah bagi mereka dengannya daripada suatu ilmu pun. Mereka hanya mengikut sangkaan. Jadi kita kalau orang Melayu ke, kita rasa kita Islam. Tapi sebenarnya mengikut sangkaan sahaja. Dan sesungguhnya sangkaan-sangkaan itu tidaklah ia memberi manfaat sedikit pun daripada kebenaran. Tak ada pun sedikit pun daripada kebenaran.
Kebenaran maksudnya Quran. Maka Allah kata Berpaling. berpalinglah engkau daripada orang yang telah berpaling daripada peringatan Ya kami, Allah. iaitu Hmm. Quran. Dan lam yurid illal hayati dunia. Dia tidak lain Ya. mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Hmm. Kerana apa? Itulah kemuncak daripada pengetahuan yang mereka ada. So, tak dapat tidak, semua ni akan berbalik juga daripada pendidikan, ilmu, pengetahuan. Ya. Itu jelah puncak pencapaian kebanyakan orang. Kalau tak ada Quran, itulah sampai situ je lah. Sesungguhnya Allah kata dia yang mengetahui tentang orang yang sesat daripada jalannya dan dia mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. Itu surah apa, teacher? Surah 53. Surah 53 Najm. Ayat daripada tadi ni saya baca 28, 29, 30, 31. Dia banyak ni. Jadi Okey. kan banyak orang akan rasa tapi Allah kata ni Allah kata liyajziyal ladzina orang-orang yang tu akan dibalas dengan apa yang kejahatan mereka lakukan, dan orang yang melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kecuali orang-orang yang orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian, kecuali dengan keadaan tidak sengaja, dalam keadaan tak sengaja, ataupun dosa-dosa kecil ni illal lamam. Sentiasalah kita ni walaupun kita dah sedar macam tu, kita mesti selalu minta ampun. Itulah kalau dengan Quran, insya-Allah kita nampak je jalan dia. Dalam pada tu Allah, Tuhan, sesungguhnya Tuhan engkau adalah maha luas daripada keampunan. Dia lebih mengetahui tentang kamu ketika dia yang menciptakan kamu daripada tanah. Dan ketika kamu berada dalam keadaan janin di dalam perut-perut ibu-ibu kamu. Maka Allah kata, ini very important. Yang kata awal-awal tu, kita ni jangan kita belajar Quran bukan nak bersaing, bukan kita nak menghukum, bukan nak keluarkan hukum. Sebab Allah beri peringatan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mensuci-sucikan diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Tapi yang jelas tadi tu, memang syirik tu janganlah kita saling tolong pula orang yang mensyirikkan Allah. Jangan pula kita ni bertolong-tolongan pada permusuhan. Jadi kita kena berikan, ramaikan lagi orang yang faham Quran ni. Jadi bila kat situ jelas siapa yang menolak Quran. Jadi kita boleh jelaslah untuk kita bila kata fa'arid amma. Macam tadi kan, tu semua kesan. Orang yang tak nak pakai tudung ke, dia menolak ke, tu semua kesan daripada dia tak tahu ilmu. Tapi ilmu tu sumber dia tu. Kalau dia nakkan Quran, insya-Allah dia akan jumpa. Pencapaian mereka ni. Kita ni tugas kita berpaling ataupun kita sampaikan, terus saja sampaikan Quran. Belajar Quran ni supaya apa yang keluar daripada mulut kita ni kita sampaikan dan tak adalah hujah atas diri kita, dan kita bukan mengikut orang saja jadi orang ad-dhalin, ataupun kita ada ilmu ni tapi kita salah guna. Ramai juga orang yang ada Quran tapi Quran dia disalah guna. Jadilah macam Bani Israel tadi yang kita baca dalam muka surat ni. Mereka beriman kepada sebahagian daripada kitab dan mereka kufur dengan sebahagian yang lain. Dengan sebab tu mereka menyombongkan diri, mereka dustakan. Kita ni tak adalah sampai membunuh kot, tapi bunuh apa? Sekarang, orang zaman sekarang, dia tak bunuh secara fizikal probably. Tapi bunuh juga sekarang ni, kesan baru cerita semalam ada budak kena bunuh buli lah. Anyway, kalau kita ni buat apa? Bunuh macam mana? Sekarang, kalau konteks sekarang, orang buat character assassination. Betul? Membunuh orang, maksudnya memburukkan, buat fitnah dan sebagainya untuk merosakkan lah. Macam kita label orang kan. Kita label pandai ustaz ni tak boleh cakap, orang ni cakap macam ni, kita kata Wahabi, atau kita kata orang ni begini, orang ni ikut ni, macam itulah. Orang ni tak ikut mazhab kita macam itulah kita banyak buat perkara-perkara macam tu. Itu sejenis satu bentuk pembunuhan. Tapi ialah menyekat dan sebagainya. Kerana ramai yang tak faham pun Quran sebab dia nak kekalkan apa yang ada pada mereka tu. Status quo ke, sama ada dia macam tadilah. Dia kata kami dah cukup dah knowledge yang kami ada ni. Tak nak terima Quran juga. Allahualam. Tapi dia orang, okey.
Yang Ustazah kata tadi fala apa tu? Fala jangan apa mensucikan diri sendiri apa makna dia tu? Fala tuzakku anfusahum. Anfusakum. Makna la tu Jangan la suci-sucikan. Dia adalah la apa tadi? La jazam lah. la lepas Ada. apa tu la fi'il kan? Fi'il. Jangan suci apa makna tu? Jangan kamu merasa, jangan perasan kamu bersih. Oh, jangan perasan yang kamu ni Perasan dah kamu bersih. Jangan kamu bersih. kamu membersih-bersihkan ahli kumpulan kamu. Kami buat tak apa. Sebab kami dah ada macam ni, kami begini, tak boleh. Dalam keadaan semua tu tak ada ilmu, cakap macam tu je. Makna kami ni ahli syurga ke apa ke, ataupun kalau kami keturunan begini-begini, jadi kami special sama macam Bani Israel nanti. Sebab mereka kata mereka the chosen one. Mereka dapat kitab, Nabi tak dapat kitab macam dia Okey. orang, sekelepuk macam Okey. itulah. Lagi satu kan Ustazah yang saya dah tahu sikit tu. Apa tu bila kita solat kan? Bila kita solat kita zikir kan? Kita zikir kita mulakan dengan subhanallah kan? Zikir masa lepas solat. Kita mulakan dengan subhanallah kan? Pasal apakah dia maksudkan di situ supaya kita mensucikan diri kita daripada ingat, oh kita dah solat, kita ni ada terror. Betul tak tu? Kita mula dengan subhanallah. Macam surah Iza Ja'a Nasrullah pun, lepas dapat kemenangan tu, apa yang Allah tulis terus, sucikan diri, mensucikan Allah. Betul? Itu Minta bukan ampun. sucikan diri sendirilah. Bagi saya yang saya faham lah. Setakat ni dia sucikan hati kita tu daripada syirik tu. Maknanya mensucikan Allah. Maha suci Allah daripada. Okey, kita mensucikan Allah, tapi bagi sucikan Allah tu kita tengok pada diri kita balik sama kan? Jangan kita dia rasa minta ampun. sombong, Dia minta jangan rasa sombong, kita ingat kita dah solat semua, kita terror dah. Tak, betul. Tak kata macam tu. Saya tak tahulah. Pasal apa? Saya tengok daripada surah ni ayat yang kita baca mula-mula iftitah tu, kita mula dengan Allah, kita mula Allahu Akbar kabir dulu. Dia mula dengan Allahu Akbar dulu, dia tak mula dengan subhanallah dulu kan? Itu kita mengagungkan Allah kan? Ada Satu ni kita bila kita solat, kita tunduk patuh kan? Bila kita tunduk pada Allah tu mana kita merendahkan diri pada Allah. Jangan ingat sombong, pandai semua. betul. Jadi itu kan dengan suci lah kan? Mensucikan pun begitu jugalah. Saya tengok. Tadi lah Pada saya kita sembang kata sikit tu. tasbih, perkataan tasbih tu maksudnya kita faham kalau bukan tasbih selalu orang ingat pegang tasbih tu kan. Wirid tu kan banyak kali tu tak, tapi maksud yang tasbih tu macam kita kata yusabbihu lillah, maknanya mentasbihkan Allah tu murni. Kita kena ada satu perasaan yang bukan apa, kemurnian tu. Allah tu tidak ada sekutu baginya, dia yang mencipta segala sesuatu dengan kita sendiri ni semua. Jadi macam mentasbihkan Allah tu macam hati kita tu kepada Allah, proses memurnikan hati kita, mengikhlaskan ketaatan. Tentang doa iftitah dalam solat tu ada banyak sirah, maknanya bukan satu. Yang satu tu kita baca tu Allahu Akbar kabira tu kan, Allahu Akbar. Ya. Yang tu. Tapi yang dalam hadis selalunya yang saya tengoklah di sahih tu dia terus apa tu? Yang dalam surah 6 ayat 153 tu. Dia tak solat macam tak boleh nak baca pula. Okay. Macam itulah. Allahu Akbar. Saya akan ambil terus yang pada ayat tu lah. Dia ada banyak sirah yang kita hafal. Yang mana paling mudah? Ada kalau anak-anak ni baca, dia terus kata Allah Fatara samawati wal ard. Dia ada baca yang macam tu. Macam mana doa iftitah? Allahu Akbar kabiran. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau yang saya tinggalkan yang tu sebab yang tu saya tak, macam mana kita dah belajar kan, kita terus baca wajah tu wajah Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Memang kita kalau wajah tu, aku telah menghadapkan wajahku lillah, wajah tu wajhiya lillazi, wajah bagi Allah. Tu jangan risaulah benda tu pun kan. Tapi macam okey, Ustazah, mensucikan hati kita daripada pegangan-pegangan iktikad yang salah. Okey, balik pada suci ni, tasbih ni, mensucikan. Kita tengok dari surah Iza Ja'a Nasrullah pun kan. Dapat kemenangan. Bila dapat kemenangan, Allah SWT suruh kita buat apa? Tasbih, sucikan Allah.
Betul Allah Ha? Rasulullah kita kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala Ha. kata kita terus minta ampun, taubat. Jadi Hmm. makna kita kan Taubat. jangan anggap kebenangan tu kita Betul. yang dapat. Betul. Balik pada Allah. Allah Ha. yang ghani, kita yang fakir. That is very true. Betul-betul. Hmm. Yang Hmm. tu. Maknanya macam pergi masuk masjid tu kan. Jangan dalam keadaan mensyirikkan Allah lah. Maksudnya kalau masa kalau pembukaan kota Mekah tu, waktu Nabi dapat masuk tu, kan Allah suruh bertasbih tu. Makna bersihkan Kaabah tu semua daripada berhala. Begitulah juga simbolik dia kepada kita ni. Bila dapat apa tu, kita mesti bersihkan hati kita ni. Betul. La haula wala quwata illa billah. Bukan Yes. kita, Allah yang beri kita, bukan Ya. kita yang Betul. semuanya, walaupun orang tu kita nampak macam kita pada mata Okey. kita tak bagus ke apa, no. Allah datangkan orang tu untuk kita supaya kita yang Benar. kerja lah, maknanya dapat sampaikan Ya. hikmah, dapat sampaikan Al-Quran ni. Betul lah surah itu. Dan jangan sombong, bukannya bersorak kan kalau menang kan. Kalau dapat kemenangan, orang Ya. ramai terima. Contohnya lah, benda ni sangat baguslah Itu dalam surah surah Al-Imran kan ayat yang 10 yang kelas tu. Hmm. Siapa yang ulul albab tu orang masa duduk berdiri semua ingat Allah dan tafakur. Ingat tu bila kita ingat Allah tu, kita ingat Allah tu macam apa yang kita fokus on. Kita ni ingat Allah, Allah tu ghani, kita ni fakir. Kita 191. bergantung pada Allah, sentiasa bergantung pada Allah. Dan hutang kepada Allah tak boleh dibayar balik, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Betul kan? Betul. Betul lah tu. Ingat tu bila kita ingat tu, ingat apa? Mana ingat? Ingat tu kita we are nothing. We are nothing lah. Kita bergantung pada Allah. Macam kita tadi lah ayat yang kita ni fakir. Macam tadi tu fakir. Allah tu ghani. Itu bila kita Allahu Akbar tu, saya tengok Imam Ghazali juga bagi ni makna Allahu Akbar satu ibadah tu, kita kata Allahu Akbar, Allah tu ghani, tak bergantung pada siapa, kita ni fakir. Dan Allah tu perfect, kita ni imperfect. Allahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah kata. Fakir. Kamu tu semua yang miskin. Dan Tapi Allah tu apa tujuan dia Allah kata tu? Kamu ni miskin, Allah yang kaya. Sebab apa? Sebab bila Allah suruh kamu infak, kamu tak nak. Allah kata kamu ni macam kamu yang banyak sangat kan. Itu Kedekut. apa dia? Kedekut. Memang Allah kata antum haula itu da'una fi tunfikuna fi sabilillahi may yabkhal. Ada orang yang dia kedekut, ya bakal, dia kedekut lah. Lepas tu padahal Allah kata Allahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kenapalah kamu ni macam tu? Allah memang terpelak orang yang begitu. Tapi dia macam tadi yang Tuan Syed tu baca ni kan, allazina yazkuruna, mereka orang-orang yang mereka ulul albab tu ialah orang-orang yang mereka ingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas pembaringan mereka di bahagian sisi-sisi mereka, dan mereka memikirkan pada penciptaan bagi petala langit dan bumi. Sambil tu mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidak engkau ciptakan akan ini sia-sia, secara sia-sia. Ni batilan ni, apa ni? Maf'ul apa ni? Hal. Dalam keadaan sia-sia. Maha suci bagi engkau, maka peliharalah oleh engkau akan kami akan siksaan api neraka. Baguslah, Masya Allah. Banyak dah perkongsian yang very good. Dan itu inti yang ayat ni tadilah tu. Ya, kita ni, kita syirik, kita punya kerja jangan syirikkan Allah. Kita punya, sebab itu Allah sentiasa bagi kita peringatan, jangan associate partner dengan Allah. Tak perasan kadang-kadang kita cakap, pekerjaan kita, percakapan kita, diam kita pun kadang-kadang syirik juga. Jadi sentiasa dapat peringatan. Maka kita dengan orang yang masuk syurga ni, bila orang tu dia tak syirikkan Allah, dia suci daripada sebarang bentuk kesyirikan. Jadi kat situ bila mensucikan Allah tu, terus minta ampun dan kata, ya Allah, peliharalah oleh kami, peliharalah engkau akan kami daripada siksaan api neraka. Macam itulah. Saya dengar Ustazah dengar duduk sehari semalam ke? Yang ayat ni ada dari saya dengar sekitar Rabu pagi-pagi tu. Ni ayat 192 ke? Jadi kata amma ma'ruf nahi munkar wa tubni tubni wa tubminal imani wa tubminu bil iman. Amma ma'ruf nahi munkar dan wa tubni
tu'minu Kembali bil dahulu kamu. iman. Bertabuatlah kamu kepadaku. Bukan amar ma'ruf nahi munkar dan tu'ni, bukan tu'minu, bukan sorry, tu'minu bil iman. Amar Oh, ma'ruf nahi munkar dan beriman. Tiga ayat tu. apa? Ayat ni. Nahi Ayat munkar. 191 kot tu salah saya. 191 tu tadi saya baca tu. Kalau Satu tak riwayat dalam surah Ali Imran. Ali Imran ni, ni yang kalau pasal apa tu? Ini waktu mi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Yang itu. wa ulaika humul muflihun. Dia orang tu dapat kemenangan. Yes, yang itu ada. Dia amar ma'ruf nahi munkar tu wajib. Lepas tu tu'minu bil iman. Dia last bil iman, tapi iman ni reflected by kita punya amalan kita kan, amal ma'ruf nahi munkar. Ya, Saya kata amal ma'ruf, kadang Dia ada tiga- kita tak nahi munkar tu kerana kita takut perasaan dia Ya, lah betul. ada, kita syirik Betul. kafir tu. Dia dekat Syirik sini ada kafir. 3 benda. Satu, dia kata wal takum minkum. Hendaklah okey, perkataan min ni, harfu jar ni, min ada ulama memaksudkan dia min litab'id. Maknanya min yang memaksudkan semua daripada kamu. Maknanya jadilah kamu semua daripada kamu dan jadilah semua jenis daripada kamu. Ada lagi satu bukan, yang li tabi'id itu sebahagian daripada kamu. Li tabi'id dan hendaklah jadilah sebahagian daripada kamu. Lagi satu min lita jenis, maknanya semua daripada jenis. Maknanya semua daripada jenis, yang kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, everything. Yang itu. Saya lebih cenderung fikir yang ambil yang pendapat yang macam, maknanya dia terjemahkan min tu, tafsiran dia dari segi bahasa Arab dia min lita jenis. Dan jadilah semua daripada kamu satu umat. Satu umat. Apa dia kerja dia? Satu, yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Maknanya satu, mengajak, menyeru kepada kebaikan. Jadi kita very important for us to know what is al-khair. Apa dia al-khair? Kalau kebaikan tu, kita nampak kebaikan tu dan kita akan boleh ajak orang kepada kebaikan. Kedua, dia kata wa ya'muruna bil ma'ruf. Ni yang kedua. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dia mesti buat ajak kepada menyuruh. Ni menyuruh. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Mencegah kemungkaran ni, kemungkaran yang paling dahsyat ialah syirik. Ni kemungkaran yang paling atas sekali. Jadi kat Syirik kafir lah ni, syirik kafir. Syirik. So Kalau syirik yang terang benderang tu jarang sangat kan, tapi syirik kafir tu kita tak tersedar you'll be surprised kalau tengok dalam Ya ke? Quran Allah cerita pasal syirik tu berapa banyak kali. Sebab syirik yang jali tu kita dah tak nampak dah, sebab dia dah normalize kadang-kadang. Yang tu. Jadi cerita dia mungkar tu syirik. Lepas tu, dan orang yang berjaya lah, maknanya kita buat 3 perkara ni, kita satu umat, mana satu, kalau kita ni satu Malaysia, satu Ampang, satu Kuala Lumpur, satu Selangor. Jadi satu umat yang dapat buat ni, mengajak kepada al-khair. Al-khair, ultimately al-khair yang sebenarnya yang boleh membawa ke syurga, dia tak ada lain, iaitu Quran. Quran ni ajak ke situ. Sebab Nabi pun kata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Mesti dengan Quran ni. Maknanya Quran yang ayat yang disuruh tadabbur ni. Jadi siapa dapat ajak ni, you are insya-Allah on the way lah Tapi kan. kalau kita nak bagi untuk budak kan, kita nak bagi mudah kan, khair ni do good. Do good to yourself, do good to others kerana Allah dan cara Allah suruh. Good Boleh tu very macam tu? abstract. Dia macam Kita buat good tu kebaikan, kita tunjuk yang kebaikan lah, tolong ni, buat macam budak kecil kita nak manja budak-budak kan. Bagi dia faham kan. kebaikan Do good to yourself, do good to yourself tu, jaga pakaian, makan yang baik, exercise, tidur cukup, and then do good to others. Others tu semua orang lain dan makhluk-makhluk Allah lah. Betul. And then kerana Allah dan ikut cara Allah. Al-khair ni kalau kita ikutkan dia punya turutan tu, yang ultimately is syurga. For you to attain syurga, dia punya hack ada satu je. That's the ujian. That is the Quran. So kalau follow the Quran, then Allah define already for all of us what is al-khair. That is based on Allah. Apa yang Allah kata bi'izni rabbihim. Apa yang dengan izin Tuhan. Apa dia al-khair? Dia sebut dalam cerita tentang al-khair.
yang kalau kita tengok dalam surah banyaklah surah 3, surah 4 yang 144. Yang ni tak ada kebaikan. Pada orang nampak baik. Tapi pada Allah tak ada kebaikan sikit. Ya, betul, Kecuali betul. Dengan cara yang Allah tentukan. Untuk Allah dan dengan cara Allah tentukan. Misalnya macam kata orang bagi ini, bagi sedekah, bagi, tapi dia nak riak. Dia tak dapat lah kan? dapatlah. Baiklah. Itu dah masuk Misalan. syirik lah, bab syirik. Tapi budak-budak ni, macam budak kecil lagi, kita nak didik dari kecil ni, kita nak bagi dia get used to doing good things. For Kena herself, Allah. for others, kerana Allah. Kan? InsyaAllah. Baik, Macam tu kan kita bagi dia faham macam tu kan. Dan betul. lagi satu saya tengok budak-budak kecil ni, kita ajar doa banyak-banyak. Kerana doa tu kait dia dengan Allah. Dia tak kerti tauhid lagi kan. Kita ajar doa, nak makan bismillah, nak buat ni. Ingat Allah all the time. Yelah, betul. Kita ajar kenal Allah. Kena. Ah. Jangan dengan selalu ingat kalau sebut Allah. Bismillah, doa-doa lah. Doa. Tapi kalau anak kita tanya kita mesti tahulah. Maknanya macam bila kita selalu sebut Allah, dia akan tanya juga. Allah tu apa? Allah tu siapa? Allah kat mana? Tu benda-benda jawapan tu yang perlu kita jawab dengan Quran. Kita prepare jawapan Allah sendiri, beri jawapan. Jangan pula kita conjure up something that is not from Allah. Jadi Allah kata tadi fa'arid orang yang berpaling daripada orang yang tawalla an zikrina. Mereka telah berpaling daripada peringatan kami. Jadi janganlah dapatkan sumber tu daripada orang yang memang jelas-jelas dia tak nak Quran tu. Jadi dalam pendidikan ni is very important. Macam itulah. Baiklah, saya rasa kita siapa yang nak keluar, saya harap dah keluarlah kan. Tidaklah saya menghalang. It's okay, jangan rasa bersalah ya. Saya dah kata dah. Tak apa, saya suka je kalau ada yang discussion selepas tu, no hal. Tapi ni macam kita recorded juga ni. Tapi Alhamdulillah. Nak boleh dengarkan dia. Baik, insyaAllah. Setakat ni dulu ya. Tuan Syed, Kak Laila, Kak Am, Dr. Nurhaiza yang saya nampak ada lagi. Terima kasih, jazakallah. Wa iyyak. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Aku memohon keampunan untuk diriku dan untuk kita semua, kamu semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Jazakumullah khairan wa billahi Terima taufiq. kasih, Assalamualaikum teacher. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Sama.